banyak kali PM tukar. Sekarang masa tu kita berubah. Jika takut dengan risiko, jangan cakap soal perjuangan jika depan dengan musuh. Sistem korupsi aku lawan. Buka matalah anak muda, beri peluang kepada negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan ya. Hari ini giliran saya pula untuk menjadi moderator dalam studio dahsyat. Memang dahsyat tu. Ni panel biasa kita iaitu Datuk Kamal Amir. Ni bos lama saya dulu ni. Ni masa tahun 88 ya. Panggil abang. Panggil abang je lah. Datuk Abdullah Sani, tak payah kita perkenalkan, satu Malaysia pun dah kenal. Sekarang kat Indonesia pun dah kenal lah. Pergi melawat dia tu ya. Tu dia. So, hari ni kita nak cakap benda yang paling sedang hangat dia terkatakan, iaitu belanjawan 2024 ya. Saya rasa saya kena mulakan dulu apa maksudnya belanjawan 2024 ni pada pandangan tu. Kali ni punya belanjawan, apa yang dahsyatnya? Yalah, Hani selalu panggil saya abang. Kita macam dekat pejabat. Kita bincang-bincang ni. Jangan risau. Saya melihat ini bukan belanjawan, ini bajet. Ini perkataan bajet ini digunakan daripada awal bila Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan sebagai Menteri Kewangan. Dia menggunakan perkataan bajet. Saya terus terang saya katakan 3-4 malam dulu pun saya dah bercakap. Datuk, saya kata bajet yang dibentangkan oleh Seri Anwar Ibrahim kali ini, dia merealisasikan impian dia untuk menangani derita rakyat. Itu yang dia sedang dilakukan. Sebab itu saya katakan bahawa bajet ini adalah bajet Robin Hood, Datuk. Bajet Robin Hood di mana yang kaya itu kenalah memberi sesuatu pada marhain. Dan saya melihat terus terang saya katakan tak terkatalah. Dan selama 2 hari saya tengok ini, saya melihat daripada media sosial pada tak terkata pimpinan-pimpinan daripada pembangkang nak bercakap soal bajet ini, tak terkata. Melainkan mereka terpaksa bercakap. Hanya kerana terpaksa bercakap, tapi fakta hilap. Dah melirik dah ke mana. Jadi saya melihatkan bahawa beginilah rakyat begitu rindukan hadirnya bajet yang sebegini yang menangani derita rakyat. Di mana kesamaan, kesuburan, kemakmuran negara kita ini benar-benar dapat dikongsi oleh rakyat dalam keadaan suasana ekonomi yang tidak menentu. Lepas pada Datuk ini apa? Datuk Abdullah ya. Apa pandangan Datuk tentang belanjawan bajet Datuk 2024 ni Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah terjelma jugalah menyantuni derita rakyat yang selama ini ditunggu-tunggu oleh majoriti rakyat bawahan ini yang mengharap sesuatu yang membolehkan mereka hidup selesa dalam keadaan negara dan juga dunia menghadapi kemelut ekonomi yang begitu meruncing. Namun apabila dibentangkan dalam bajet oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mempamerkan kepada kita bahawa inilah dia hari menuju kepada penyelesaian derita rakyat. Dan saya bersyukur amat sangat apabila ianya telah pun diumumkan dalam aturan yang sungguh tertib dan memberikan kehidupan pada rakyat yang lebih selesa dalam keadaan kita melepasi pandemik dan juga COVID-19 ini yang menjurus kepada penderitaan yang luar biasa. Dan Alhamdulillah inilah dia bajet yang membisukan musuh-musuh yang selama ini cuba memperandakan dan juga membuat fitnah yang keterlaluan yang menyekat daripada arus penganiayaan minda yang selama ini telah dibekukan oleh mereka-mereka ini dipanggil jenayah politik. Itu dia. Itu baru permulaan ya. Kita dengar seterusnya soalan ni panas sikit tu belanjawan 2024 dengan peruntukan lebih 390 bilion ya. adalah yang terbesar dalam sejarah. Yang tertinggi Yang tertinggi. Dari mana kerajaan nak dapat duit ni? Yang ini kena tanya bekas parlimen. Kena tanya dulu. Ini soalan ni bukan sahaja rakyat Marhain tanya. Pakcik-pakcik kedai kopi tanya, golongan-golongan sangkan dan juga ada pemimpin tanya juga. Banyak analisis dibuat. Banyak pandangan-pandangan yang membina dan pandangan-pandangan yang membantutkan akal sihat kita. Dan di antaranya ialah kalau kita melihat dari keseluruhan 393.8 bilion itu, 90 bilion pembangunan. Dan ini tidak dicerminkan untuk membina menara yang tinggi, untuk dimegahkan bahawa negara ini maju.
tetapi yang lebih menjurus kepada kegunaan untuk memastikan bahawa negara ini dijamin apabila dikendalikan dengan tata kelola yang baik, yang tidak ada korupsi, yang tidak ada sakau menyakau, dan inilah antara kebolehan yang membolehkan bajet yang luar biasa, yang paling tinggi dalam sejarah, tetapi depositnya kalau kita tengok, ianya menurun daripada kadar sebelum pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 ini kepada 4.3%. Dan inilah antara yang saya lihat beberapa pandangan di luar sana yang kata di mana nak ambil 87 bilion tambahan ni, nak sakau duit Petronas. Saya nak beritahu kepada mereka yang tak ada langsung kemahiran berfikir secara sihat. Saya nak beritahu, kalau kita menjaga negara ini dengan keadaan yang konsep madani yang sebenar, ia tidak akan terluput daripada hasil yang sepatut kita dapat. Seperti mana yang kita tahu bahawa setiap tahun Nuraini, kalau kita tengok laporan audit, 60 bilion duit ketirisan berlaku. Nak beli pen pun RM170. Dan macam-macam pembaziran dibuat. Tetapi kali ini, sebab tu saya tengok daripada mulanya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, penegasan beliau pada peringkat permulaannya membenteras rasuah. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa rasuah akan menjahanamkan negara dan tidak membolehkan kita mengangkat martabat derita rakyat. Dan inilah bajet yang dikatakan mengangkat martabat rakyat. Dan yang kata 80 nak sakau duit Petronas semua ni, awas, kamu jangan mengeluarkan fitnah dan keterlaluan. Dan kamu kena ingat bahawa kali ini kerajaan Madani, konsep Madani 6 perkara yang telah pun digaris pandukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan Madani ini diawali dengan tiap kali saya bercakap bahawa kena ada kestabilan politik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang beri salam. Salam itu adalah perpaduan. Dan yang kedua, beri makan. Inilah bajet yang dikatakan bahawa mengangkat martabat rakyat untuk diberi makan. Dan makan itu telah pun disiap-siagakan daripada pendidikan, daripada facilities dan privilege yang diberikan oleh Tuan Ibrahim. Sebelum ini kan dibagi sekolah, tandas, punyalah cantik, lebih baik daripada macam hotel. Begitu juga sekarang dia tandas awam pun diberikan tumpuan. Kenapa? Bermulanya pemikirannya sihat adalah daripada akar umbi. Apa maksud akar umbi? Daripada penerimaan pendidikan awal di sekolah. Dan sebab itu kita tengok bajet ini dalam segi konteks menyeluruh daripada semua aspek. Dan untuk mereka-mereka yang mengatakan yang kita tengok baru-baru ni belanja bajet ini kenapa pelaburan di mana Tesla nak ni, ini bajet lah, bukannya pelaburan lah. Ini betul-betul saya pun tak tahu oleh parlimen macam ni, sekolah mana pun tidak tahu. Kata budak universiti, tapi tengingnya lain macam. Jadi yang kita nampak pada itu juga yang baru ni yang ulasan oleh Ketua Pembangkang ni Datuk Seri. Dia kata sudah oleh larut telur ayam tak ada. Ni saya nak beritahu, telur ayam tak ada. Masa zaman 2021, telur ayam pun tak ada. Angkat bendera putih, orang bunuh diri, derita rakyat, sengsara rakyat, berlaku dan nak cari beras pun tak boleh, nak keluar tak boleh, di penjara 2 tahun. Macam-macam peristiwa ngeri yang berlaku. Dan ini nak dibandingkan sekarang. Dan saya nampak jangan diperlekehkan daripada mana datangnya sumber itu. Sebab ternyata Datuk Seri Anwar Ibrahim dan barisan kabinetnya, dia sudah bersiap siaga. Dia ada kemampuan. Saya tahu dia ada kemampuan. Sebab itu dia tak ambil gaji. Dia tak ambil fasilitis kemewahan untuk dirinya sendiri. Ini terbukti bahawa beliau berani melangkah dalam membentuk siasat politik dan juga mentadbir negara yang lebih efisien dan berkemampuan untuk menuju ke arah negara madani yang benar-benar dituntut. Ketika baginda SAW yang berbunyi dulu sebelum di Masjid Mekah, dia jawab ya ayuhan nas. Di Madinah dia jawab ya ayyuhallazina amanu. Ingat itu, perbezaan itu ialah akhirnya dia pergi kepada nombor 3, tawakallah. Bekerjalah dengan baik, insya-Allah Allah bersama kita.
Terima kasih. kasih. Macam mana Datuk Kamal Amin? Ya, saya nampak Dia bersemangat. tadi Datuk apa? Nur Halim. Ya. Bajet Robin Hood tadi tu. Itu saya kata sebab saya melihat bahawa Datuk Dollah memanglah begitu caranya dan beliau begitu menggarapannya. Saya nak jelaskan bahawa bajet ini adalah unjuran pendapatan. Pendapatan kerajaan datang dari percukaian, sistem yang baik, Ya. tata kelola yang baik. Jadi beliau berkeyakinan dengan tata kelola yang baik, dengan pelaburan yang banyak. Dan sebab kalau lihat, saya tengok daripada 292 para, Datuk. Saya tengok dia punya teks ucapan itu, 292 para yang dibacakan. Ini is a long marathon punya ucapan lah saya tengok kan. Luar biasa. Sebab 2 itu jam macam setengah. macam Saudara Hamzah Hussein dia bertanya dengan kita tadi kan, bagaimana tentang ini minta pencerahan tentang warga angkatan tentera yang berpencen apa semua. Saya melihat sudah bermula ditangani. Saya tiap-tiap tahun selama 3 tahun Datuk, warga angkatan tentera yang tak ada pencen, yang tak dapat apa-apa bila sampai bajet apa semua. Tapi kali ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa untuk pelarasan gaji dan sebagainya untuk permulaan dapat 2,000. Permulaan. Ini bukannya forever ya, bukan one off. Selalunya akan cakap one off. Ini permulaan 2,000. Kemudian yang pencen, yang tak berpencen, askar, polis semua dapat 1,000. Sebelum ni 300. Astaghfirullahalazim. Tak ada. Tak ada. Ha. Sekarang dah ada. Maksudnya Ya. apa? Ini sudah kata ni mengangkat martabat Ini yang rakyat ni. mengangkatnya. Saya agak Saudara Hamzah Hussein dapat faham lah sebab beliau bertanya dengan saya ini bahawa semua ini akan dilakukan penyelarasan gaji sedang dilaksanakan. Benda tak boleh buat over the sky ataupun hari ni buat besok jadi tak boleh jadi. Begitu. Saya dah bercakap dulu lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai tongkat sakti. Tapi dia akan melihat daripada selama 9 bulan dia orang bertuduh, orang tanya, orang kata mana dia punya hala tuju dan sebagainya. Dia menyimpan perasaannya tu. Orang tuduh macam-macam. Tapi bila dia membuka saja gelanggang dari segi bajet yang dibentangkan pada hari Jumaat itu, Allah. saya melihat bahawa satu demi satu diolah satu persatu. Semua disantuni. Ya. Dan yang paling penting, macam saya katakan, bajet Robin Hood apabila marhain diutamakan. Ya. Betul Datuk. Datuk cakap tadi bukan nak mengangkat, nak mewujudkan bangunan besar-besar, bangunan tinggi. Tak ada. Yang di sana prasarana, jalan raya, Ya. di Sabah dan Sarawak. Ya. Dan lepas tu tentang rakyat. Makanan. Sebab itu dia menekankan kederjaminan makanan. Pastikan. Dan satu persatu saya nampak Miang ni. Menteri-menteri yang ada dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni Miang. Sebentar tadi saya berbual juga dengan Timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri Ahmad Zahid, presiden saya lah. So dia menyatakan dia akan berusaha sehabis mungkin sebab itu akan membuka ladang-ladang padi di Sabah dan Sarawak. Ini adalah susunan daripada kehendak daripada Perdana Menteri untuk memastikan keterjaminan makanan. Memang bumi kita ini bumi yang makmur. Kita mempunyai banyak tapi ketirisan itu berlaku. Sebab itu ayat yang paling suka digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sakau. Tapi tidak ada sakau kali ini. Tapi beliau menyatakan ayat-ayat digunakan bahawa kesenjangan dalam kepimpinan. Bahawa retinya politik itu kalau tidak ditangani dengan baik, maka ini yang kita menderita sekian lama. Akhirnya kita berhutang. Tapi saya cukup bahagia. Gembira saya tengok bila sekarang ni hutang kita bukan 1.5 trilion dah. Kurang dah. Sudah mula kurang. Alhamdulillah. So sudah ada. Ini tapi saya haraplah sebab kadang-kadang saya dengar tadi perbahasan dimulakan oleh Ketua Pembangkang tidak menyentuh. Sepatutnya disentuhlah bagaimana sekarang ini. Ini bukannya ini tongkat ajaib Datuk. Baru sudah ada ditangani. Dan ini saya cakap terus terang, saya melihat satu persatu yang dibentangkan semua ditangani. Tentera, polis macam tadi dari Gobind Singh Deo. Dia membicarakan soal gaji polis bagaimana yang diutarakan oleh Datuk Syuhaili. Bagaimana anggota polis dengan gaji 1,500. Sedang akan dilakukan penyelarasan. Saya berkeyakinan lah Tok. Saya amat berkeyakinan. Ya, saya ni pasal gaji ni, saya ni bekas you bukan presiden presiden. NCUC ni. Ya, Saya tengok QPAC menuntut supaya gaji itu dinaikkan. Dia kena macam ni. Pertama sekali kita kena lumpuhkan akhir, iaitu hutang negara sekarang ini sudah berkurangan daripada 1.5 trilion itu sudah kurang.
Dan ininya kekurangan itu berlaku untuk memastikan bahawa pendapatan negara itu boleh di beberapa peratus akan diserah kepada KUAP. Dan duit KUAP ini pula dia kena kukuhkan. Jadi kerana dia melibatkan pencen. Dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan menyentuh duit KUAP yang berlaku sebelum ini. Dan ianya akan melalui episod itu. Jadi saya harap QPAC dan juga pejabat awam, walaupun pejabat awam majoriti tak sokong kita pada pilihan raya yang lalu, tetapi saya nak tegaskan itu bukan bermaksud yang Datuk Seri Anwar melupai mereka. Tidak. Saya kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini semua laluan untuk menuju ke arah itu. RM2,000 diberikan bonus. Sebelum ini Mayadin bagi berapa? 600 ke? Jadi sekarang ni kita dapat 2,000. Yang askar ni pula 1,300. Sekarang tak dapat langsung pun ada. Sekarang dapat 1,000. Maknanya Datuk Seri menyantuni semua sektor. Dan sabarlah. Benda sabar ini separuh daripada iman. Betul. Kita nak meletakkan sesuatu, mesti ada kekuatan penyesuaian. Kalau tak sesuai, tangguhkan dulu. Buat survey dulu, buat research dulu. Anggota polis sebagai contoh, yang memperjuangkan, walaupun polis tak sokong saya pun tak sokong lah. Masa pilihan raya lepas. Tapi saya nak beritahu, yang membuatkan kenaikan yang jadikan 5 sebab kenaikan polis pangkat mereka itu, saya lontarkan di parlimen. Dah jadikan satu asas dasar kerangka dalam segi kenaikan pangkat polis-polis ini. Yang pertama saya kata seniority. Dia tak boleh pakai interview lagi dah. Yang kedua kita kata untuk education. Yang ketiga currency. Yang keempat complexity. Yang kelima term and condition. Keadaan bekerja. Itu semua telah dirangkumkan untuk mereka itu dibela. Saya buat semua tu. Jadi kalau saya boleh buat, apalah kalau daripada Anwar Ibrahim yang pemimpin yang besar ini yang faham tentang derita rakyat. Jadi saya jangan risau. InsyaAllah benda-benda yang dibangkitkan oleh pelayan-pelayan kita ni, memahamilah bahawa semua itu akan diselesaikan dengan kita mengukuhkan ekonomi kita dengan pendapatan yang lumayan dan jangan ada berlakunya korupsi dan sakau-mensakau. Yang keduanya, jangan ada sabotaj. Mesti ada kekuatan perpaduan mengukuhkan lagi kesabilan politik untuk imbangi pendapatan negara. Itu yang saya nampak. Itu kita balik kepada bajet besar tadi. Bajet 2024 ni besar. 390 bilion Sedangkan hutang negara dah ada 1.5 trilion. Dah kurang sikit dah. Jadi adakah akan menambahkan hutang atau sebagainya? Minta penjelasan lagi. Sebab dia yang tanya saya dalam grup WhatsApp ni kan. Tak puas hati tadi dengan jawapan tu. Bagaimana nak realisasi. Seperti mana yang saya jawab dia betul-betul saya jawab. Sebab saya gairah sebab tak dapat masuk parlimen kan. Saya nak kita beritahu bagi pencerahan pada mereka yang mindanya cedera. Saya nak beritahu kepada mereka yang mempunyai kecederaan minda, yang mempunyai kebanggangan, tidak boleh berfikir secara rasional. Saya nak beritahu, setiap tahun tengok audit report, ketirisan berlaku luar biasa. Tiap-tiap tahun berlaku. Bila ditanya menteri, saya tak tahu. Itu yang saya bangkitkan dalam Dewan. Dan apa yang membolehkan itu tidak menambah hutang adalah atas pelaburan yang datang daripada luar. Dan kita ada corporate tax. Dan di situlah Datuk Seri Anwar ni dia sudah melengkapkan. Dan juga jangan lupa bahawa banyak mereka-mereka yang telah melarikan duit ke luar negara yang dipanggil Pandora Paper itu sendiri akan mencetuskan pendapatan yang luar biasa kepada negara. Begitu juga dengan sakau-mesakau daripada duit yang diserahkan pada 1MDB, disimpan oleh mereka tertentu, diagihkan kepada parti-parti politik. Dan ini juga uang-uang yang akan dilebar luaskan untuk mendapat pendapatan yang dikata pendapatan luar jangka. Dan ini akan berlaku. Dan saya yakin, saya yakin bahawa bukan saja kita menambahkan, tidak akan menambahkan hutang, tetapi kita boleh mengurangkan hutang. Malah kita menetapi bajet dengan menyeluruh untuk memberikan kepada rakyat yang marhain ini. Saya nampak sangat dan saya confident ianya boleh berlaku. Dan saya mintalah Datuk Seri, saya mintalah ahli parlimen tolong hadamkan research yang dibuat oleh pakar-pakar ekonomi dan mereka-mereka yang membandingkan keluaran pendapatan antara yang sebelum ini supaya menjadi satu bahan hujahan di parlimen, supaya pengisian itu dapat diangkat
dan nilai daripada wakil rakyat kamu tu supaya dapat diberikan anjakan, penghormatan, penghargaan. Sebab itu saya tengok tadi bila Larut cakap gula apa ni, telur tak ada, minyak tak ada. Minyak masak tu siapa yang sorok? Tepuk dada tanya selera lah. Gua telur tu yang tak ada tu siapa yang sorok? Beras pun siapa yang sorok? Ini semua bercakap ludah tekan langit, kena kat muka sendirilah. Tapi yang jelas ialah jangan meletakkan itu sebagai asas argument. Yang kita hendak ialah bagaimana nak menambah baikkan bajet itu cuma tidak ada berlaku kepinggiran. Tidak ada orang terlepas pandang. Ini yang penting. Macam zaman saya dulu. Sejujurnya kalau tidak ada penepati apa yang saya cadangkan itu, saya masukkan dalam perbahasan saya. Supaya akhirnya, tengok contohnya gaji minimum. Yang dapat pada hari ini tu. Saya bawa dalam parlimen, kita telah melihat perkembangan yang berlaku. SIP, Skim Insurans Pekerja. 10 tahun akan berlaku masa cerita Nabi Yusuf itu mengilhamkan saya supaya ada tabungan Skim Insurans Pekerja. Begitu juga dengan wanita bersalin. 98 hari. Saya bawa hinggakan pekan daripada Menteri Mesti telah membuatkan perbahasan pembentangan keuangan, memasukkan penambahan cuti bersalin. Dan ini semua adalah kebaikan untuk rakyat. Sepatutnya pembangkang berwatak begitu. Jangan tunjuk kecederaan minda itu berterusan. Jangan menunjukkan ketengingan dan kebanggangan itu berterusan. Jangan duk menyerang tanpa haluan dan tanpa air pengisian. Jangan butuhkan otak itu hanya sekadar kamu pembangkang. Kalau kamu pembangkang, jadilah pembangkang yang baik. Dan jadilah pembangkang yang efisien yang membolehkan rakyat merasai kehadiran kamu di parlimen. Nah, saya nak jelaskan begini. Dia bajet ini adalah unjuran belanjawan macam sebuah rumah. Okey, kita akan jangkaan kita mendapat begini. Kerajaan pendapatan, kerajaan tak berniaga. Ni, please bear in mind. Sebab itu saya hairan kalau dibangkitkan oleh pihak pembangkang, mereka biasa mentadbir negara. Yang ada dalam barisan pembangkang sekarang ni dah biasa jadi Perdana Menteri. Dia tahu dari mana datangnya. Pendapatan kerajaan adalah hasil daripada percukaian. Itu saja. Sebab itu saya katakan Robin Hood. Kan? Ketika Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia melakukan anjakan percukaian yang daripada kecil kepada tinggi, daripada 6% kepada 8%. Different of 2%. Kalau setakat rakyat biasa dicukai, berapa sen sangat? Tapi korporat besar. Tokeh-tokeh besar. Saudagar-saudagar ni. Di sinilah unjuran pendapatan yang dijangkakan mendapati sealiran. Saya ingat dalam berapa persen dengan compare dengan KDNK kita. Saya tetap melebihi daripada 60% yang dibenarkan oleh Badan Dunia. Sistem monetary itu dia mesti tak boleh lebih 60% daripada KDNK. Tapi saya melihat KDNK compare perbelanjaan yang unjuran daripada Yang Berhormat Menteri ataupun Menteri Kewangan mengatakan bahawa sekitar dalam 48% daripada KDNK. Jadi ini kena jelas. Pendapatan negara adalah hasil daripada kutipan cukai. Bukan sakau duit daripada Petronas. Tetapi negara menganggarkan dalam kedudukan ekonomi dunia yang begitu suram. Tetapi dengan peningkatan ekspor kita, komoditi kita masih lagi. Dan jangan lupa, ini saya kata kejayaannya. Apabila beliau pergi ke negara China. Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke negara China, orang kata macam-macam. Daripada 20,000 tan minyak kelapa sawit, China sudah pun bersetuju untuk membeli sejumlah 50,000 tan minyak daripada kelapa sawit. Ini pendapatan. Penambah pendapatan pada petani. Itu bukan hanya petani, Datuk. Bukan hanya pada Felda, bukan hanya pada pengusaha-pengusaha ladang kelapa sawit. Tapi duit datang. Orang beli minyak. Saya bagi tahu dulu lagi saya dah katakan. Punca kenapa Felda itu sustain apabila kita mendapat jumlah pesanan daripada negara China selama 10 tahun. Kontrak. Itu waktu yang bermula Tengku Razali Hamzah pergi bertandang ke negara China atas arahan Tun Razak. Dan saya dipahamkan bahawa memang ada pertemuan antara Tengku Razali dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan selepas itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berangkat pergi ke negara China. Di situlah adanya perjanjian. Ini bukan MOU. Perjanjian negara China bersetuju membeli minyak kelapa sawit daripada 20,000 metrik tan kepada 50 juta metrik tan. Ini bukan sikit. Kita nak memasarkan minyak kita
kita mendapati tekanan daripada negara-negara apa ini, daripada Amerika, EU, Europe. European, kononnya kita menggunakan labor intensive dan sebagainya. Tetapi hari ini, inilah antara unjuran pendapatan yang dijagakan akan dapat. Begitu juga pelaburan-pelaburan yang masuk. Jadi dalam keadaan, dan jangan lupa, apabila negara-negara di Asia sudah bersetuju untuk kita menggunakan sistem pembelian tidak lagi berlandaskan moneteriumnya kita kepada dolar Amerika. Retinya Satu beli langkah beras yang bijaksana. Ha? Bijaksana. Itu satu benda yang memang mengangkat martabat kita. Memang. Dan ini saya Luar melihat biasa. komen daripada Pak Jokowi, komen daripada Perdana Menteri Thailand yang datang. Dia Ya. sendiri datang berjumpa dengan Saudara Ibrahim dan dia menzahirkan bahawa persetujuan inilah caranya kita mengangkat darjat martabat kita sebagai negara ASEAN, negara besar. Jangan lupa saudara, inilah yang kita harapkan, the so-called Malay Empire. Ni dia. Malay Empire. Ini orang tak ni- nampak benda ni. Inilah namanya borak dahsyat. Baru 2 soalan suhu dah panas. Belum masuk soalan ketiga. Soalan ketiga ni, ni belanjawan ni besar. Tetapi Datuk Seri tidak ada umumkan projek-projek besar yang dinanti-nantikan dia. Ini Ya. nak projek besar nak apa lagi? Negara kita dah cukup ni. Cuma ditambah. Contoh. Okay? Contohnya apabila lapangan terbang di Pulau Tioman. Sebab kita akan mengalami kemasukan pelancong-pelancong dari luar untuk pergi ke Pulau Tioman. Dalam dasan yang dulu dah lebih kurang dalam 1,000 meter apa ke, dipanjangkan. Inilah dia katakan pembangunan yang bersasar. Ya, Bukan nak buat yang baru. Ini bising sangat dia. Kedah dia minta mesti ada wujudkan lapangan terbang baru di Kulit. Di Alustar tu ke mana? Buat apa? Tapi di Pulau Tioman, pelancong ramai datang. Itu yang bersasar. Begitu juga apa yang dilakukan untuk menyelesaikan kita punya Pen Borneo. Ya, ya. Daripada Sabah, Sarawak dan Brunei. Ini mesti dipercepatkan supaya perasaan berjalan berterus. Dan paling penting, paling penting, kehidupan rakyat akan disantuni masalah air. Saudara, Datuk Lola, saya dah bercakap 2-3 malam. Di Gaza sekarang ni, rakyat tak ada air seminggu. Kesian orang. Kita hari ini akan ditangani oleh kerajaan pimpinan. Hari ini kerajaan perpaduan. Inilah dikatakan kerajaan perpaduan madani. Walaupun Kelantan yang diberikan 1.1 bilion untuk menyelesaikan masalah Ya, air. ya. Ini menunjukkan bahawa keperhatian Sebab dia tidaklah dikatakan Datuk Seri Anwar itu zalim lah, menindas negeri pembangkang lah. Ini jauh melencong daripada Datuk Seri, tuduhan saya melihat ini saya katakan ini Robin Hood, saya kata bajet Robin Hood apabila tidak ada dendam di kalangan rakyat. Masya Allah. Kelantan masalah air diluluskan sekian belanja. Ya. Sebab itu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan dia kata berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat pada menteri kerana meluluskan dan menyediakan bajet untuk pembangunan menyelesaikan masalah air di Kelantan. Begitu juga di Terengganu. Dan saya lihat 4 menteri besar berterima kasih. Semalam saya dah bercakap. Berterima kasih pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana menyediakan peruntukan-peruntukan untuk pembangunan rakyat. Kalau dibawa ke negeri, itulah untuk rakyat. Datuk, saya Ya. nak sambung tadi Boleh, soalan boleh, tu. boleh, Saya boleh, nak boleh, sambung boleh. soalan tu. Tapi Tak, ni saya nak tanya, you ni sekarang ni ketua wanita keadilan bukan? Ya, Orang politik dah sekarang ni, daripada wartawan. Alhamdulillah. Nak tanya juga Datuk, tadi. soalan ni Datuk. Saya soal you lah sekarang tadi. Jawablah saya. Saya nak sambung sikit tadi. Ya, 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 Apabila ya. tidak ada projek besar diumumkan dalam belanjawan yang besar, adakah nanti Datuk Seri Anwar akan dilihat sebagai pemimpin yang tidak berjiwa besar ataupun tidak mahu membawa negara ke masa depan yang lebih besar? Saya bagi contohlah. Pendidikan tu diberikan keutamaan. Perubatan itu diberikan keutamaan. Yeah. Dan ini adalah langkah untuk dia melahirkan masyarakat dan juga rakyat yang Madani. berilmu dan juga fizikal kesihatan yang baik. Sebagai contohlah, 25 tahun dulu Datuk ya, masa untuk sekolah rakyat, sekolah agama rakyat ini, dia 25 tahun Mahathir dah bekukan pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah agama rakyat ni. 25 tahun yang lalu penantian itu melintasi 33 bulan Perikatan Nasional Pemerintah. Yang jadi Menteri Agamanya pun daripada PAS juga. Ini Idris ni. Apa yang dia buat? Adakah dia mencadangkan supaya sekolah agama rakyat itu diberikan peruntukan? Tak ada. Dan sekarang ni Datuk Seri Anwar yang dikatakan Islam terhakis, Melayu kita ditindas, akan berlakunya bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri.
Toto datangnya bajet, dia baginya semua sekolah agama rakyat peruntukan untuk membangunkan pendidikan. Ya. Bayangkan. Dan dia kata tandas dia malah bukan saja tandas. Sekolah-sekolah agama yang dimomok-momokkan selama ini yang dikatakan Datuk Seri Anwar akan menindas agama Islam dan orang Melayu ni, apa berlaku? Dan lihatlah apa yang telah dibentangkan bajet oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini apa ni? Kamu mengatakan kamu Islam, mewakili parti Islam. Tapi bila kamu jadi kerajaan, kamu tak pernah fikir pun rakyat yang sekarang menuntut ilmunya sepatutnya pendidikan itu diutamakan. Dan itu bedanya. Bila kita melihat daripada apa yang diilhamkan dalam konsep madani. Tidak berlaku kezaliman. Tidak dilupai oleh mereka-mereka yang layak untuk mendapatkan hak mereka. Alhamdulillah. Jadi sebab itu kita tengok Datuk Seri tidak mempamerkan bajet untuk mendirikan menara ataupun bangunan-bangunan yang mewah untuk satu kelompok saja. Tetapi Datuk Seri lebih tekankan kepada rakyat Marhin. Gerai-gerai suruh dicantikkan, suruh diberikan mudah cara dan dipastikan infranya, kebersihannya, dijaga elok. Modal meniaga tu. Datuk jaga tekuk. Jangan lupa Modal meniaga pun telah pun diberikan penambahan 330 juta. Dan saya berjanji dan itu yang telah pun diamanahkan kepada saya untuk Seri Ibrahim. InsyaAllah saya akan satoni semua mereka yang berkelayakan dan tidak akan terlepas pandang untuk saya berakur janji atau dipanggil sumpah keramat saya ketika saya mendapat watikah. Dan ini akan saya lakukan. Dan saya tidak akan pinggirkan apa yang telah pun dimaksudkan dengan ilham ataupun pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengangkat pendapatan perkasaan ataupun dipanggil sebagai martabat orang-orang yang memerlukan seperti mana yang tekun ataupun yang telah pun dasar itu diwujudkan. Dan saya yakin, saya percaya. Sebab itu kalau kita tengok pembangunan yang diumumkan hanya 90%. Dan yang lain semua itu diberikan tumpuan kepada kehendak ataupun keperluan rakyat. Itu saya kata, bajet ini ialah mengangkat martabat rakyat. Datuk Seri kata Robin Hood. Dia sama dia pergi dia punya alunan dia. Terima kasih Datuk. Ini tanya tadi sebab saya seronok juga nak jawab sebab persoalan dia tadi tu bila kata apakah dengan tiadanya projek mega. Dilihat Datuk Seri sebagai tidak ada perancangan besar. Cuba fikir kita ada pemimpin terdahulu. Pemimpin terdahulu kita yang kita agungkan sampai saat ini, almarhum Tun Razak. Dia tidak mengangkat bangunan 30 tingkat. Tetapi dia menyantuni warga Felda. Warga Felda? Yes. Itu Tun Razak. Saya ulang ni, warga Felda Ya. Tapi dia tak Soal sokong tak sokong. Bukan dia tak macam dia tak hargai apa Tun Itulah Razak kadang-kadang buat. saya kadang-kadang itu mereka tidak menghargai. Sebab itu apa yang ada depan mata kita kadang-kadang dilupakan. Soalnya sekarang ni, dia dilihat sebagai pemimpin berjiwa besar. Sebab rakyat diutamakan. Itu yang dikatakan, my people is my people. Rakyat saya perlu dibela. Dan saya, awal tadi saya kata tadi tu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia masuk saja ke Putrajaya, apa dia kata? Mau mengangkat harakat rakyat. Itu membela derita rakyat. Hari ini pula menyantuni derita rakyat. Ini, you biasa pergi ke luar negeri. Saya pergi ke Itali, berapa banyak negara Itali yang punya bangunan berpuluh-puluh tingkat. Dia pergi ke Norway, tapi rakyat di Norway punya simpanan 1.2 juta pound sterling apabila wang daripada hasil minyak mereka diagihkan sebagai ni. Rakyat Norway kalau tengok bangunan-bangunan Norway tak tinggi mana pun. Ya. Apa artinya bangunan sampai 30 tingkat, 50 tingkat, 80 tingkat Tetapi rakyat menderita, tetapi warga Norway hidup senang. Sekolah percuma. Saya saya cukup seronok tadi bila saya baca go through bila ada orang bertanya dengan saya bagaimana tentang prasekolah. Ada orang bertanya sehingga hari ini Kementerian Pendidikan terpaksa mengeluarkan kenyataan. Soal anak-anak nak ke sekolah mulai Januari. Kerajaan menyediakan setiap satu orang macam mana dia buat awal-awal dia pegang dulu, satu anak murid, satu pelajar dapat RM150. Kalau you ada anak 6 orang, kali RM150, you ada RM900. Inilah untuk beli buku, beli baju, tak ada masalah. Bermula Januari, Kementerian Kewangan telah pun menyediakan sejumlah 7.8 bilion ringgit. Ini bukan sikit. Jadi angkat daripada tingkatan 1 sampai masuk tingkatan 3 sekarang. Darjah 1 sampai tingkatan 3. Darjah 1 sampai 3. Tapi sekarang naik lagi. Semua merentasi kaum. Ya. Tak ada lagi kata mau dia tidak.
Sama ada kamu nak Melayu ke, sama ada kamu nak Cina ke, kamu nak India ke, bapa kamu tu tokoh korporat ke, kamu anak ni dapat anak orang kalau Perak di kampung saya panggil kuli lain ke, ataupun buruh paksa mana-mana pun, semua sama dapat RM150. Sejumlah, Datuk, kena ingat tu, 5,800 ni. Lebih, ya. Pelajar. 5,800 pelajar mendapat, masuk aja bulan Januari 2024, dapat RM150. Masya Allah. Mana ada Itu- negara di dunia ini? Itu permulaan bicara lah tu dalam bajet ini. Itulah cerita dia. Masya Allah. Itulah ni. Luar biasa. InsyaAllah bantuan awal tu akan diberi pada awal Januari. Ada. Ada. Tadi saya pun berjumpa juga dengan YB Fazlina Ha. dan mengesahkan rungutan-rungutan orang yang mengatakan bahawa tak ada duit Sebab tak takkan disebut. dapat, tidak disebut. Masalah tak Sebenarnya disebut. ada. Tapi semua terangkum dalam bajet. Nama nak kena bajet. Ya. Takkan satu persatu macam kira bulu lah, selai. Mana boleh, Datuk? Dia panggil bantuan awal persekolahan. Januari. Ya, BAP. Semua masuk Januari, ibu bapa pergi sekolah. Kalau anak dia 6 orang, ambil RM100. Jadi para ibu Dulu, Datuk, bila datang saja musim awal persekolahan, ibu bapa menung. Kalau dia anak petani, kalau dia anak penuri getah, kalau dia anak nelayan, mana nak cari duit nak beli baju, anak nak ke sekolah. Saya dulu dapat merasai kepedihan, Datuk. Saya anak nelayan, Datuk. Susahnya kita dulu untuk pergi ke sekolah dulu dengan pakaian. Tapi hari ini, semua ada RM150. Nak apa lagi? Apakah ini tidak mengangkat harakat, darjat, derita rakyat selama ini? Ya Allah. Ini persoalannya, saya bukan saya nak mendewakan seorang, tidak. Tapi jiwa dia. Jiwanya adalah daripada wang yang diminta. Bayar cukai 8%. Ini yang orang kata 8% ni cukai. Apa bendanya dia tak faham ni. Kalau kamu pergi ke hotel mewah, bayarlah 8% service tax. Itu. Tapi kalau kau pergi makan kedai Mak Limah, kedai Kak Muhammad Cik Kiah, kedai Pak Samsudin, kamu naik Grab, tak ada pun kena 8% tu. 8% hanya digunakan pada korporat yang tinggi-tinggi. Yang Bagas Serai derih cakap tu, dia kata tak ada formula, tak ada apa. Siapa yang tak ada formula sekarang? Nah, ni, saya pun kadang-kadang ada orang ni tak faham, tak reti langsung tentang bajet. Yang saya nampak dia duk bercakap dengan kelekehan. Tapi Ya, dia ya. tak, dia lupa yang dia tu sebenarnya 33 bulan tu apa yang dia buat. Saya pun kadang-kadang saya naik meluat dah tengok pandangan-pandangan ni yang langsung tidak meletakkan diri mereka yang berakal, sihat, dan mereka ni sentiasa dalam kejedaan minda. Ini yang masalah dia orang ni. Itu yang saya nampak. Saya nak tambah sikit pasal BAP ni kan. BAP ni bagi tahun 2024 bantuan akan memberi manfaat kepada seramai 5,254 Bantuan murid awal sekolah. ya. Lebih angka yang diberikan 5,800 lebih pelajar. bukan Pelajar lah. pelajar ya. Masuk Murid, awal sekolah. murid di sekolah. Kira mereka. Perbelanjaan awal persekolahan. Pembukaan sekolah. Buka sekolah. You ada berapa anak ni kat sekolah? Tak ada. Tak ada dah. Ya, tak ada. Okey, BAP dengan jumlah RM7 Bilion. 788 juta bagi tahun 2024 ini adalah lebih tinggi berbanding tahun lepas, iaitu sebanyak 450 juta Betul. Yang Sebab disebut waktu di tu sini dia lah. baru agak Selain daripada itu, ada peruntukan RMT dinaikkan. Rancangan makanan tambahan turut Yes. dinaikkan kepada 784 juta bagi tahun 2024 berbanding dengan 625 juta tahun lalu. Tak, saya tengok ni overall kesemua bukan ada, tidak ada yang terkecuali, kesemua bajet yang menyentuh soal rakyat, soal marhain, semua meningkat. Semua meningkat. Semua meningkat. Yang bertambah lagi, cukai untuk orang kaya juga meningkat. meningkat. Sebab saya kata, 8%. inilah bajet Robin Hood. Ya. Ah. Saya setuju sangat tu. Ni saya nak tambah sikit lagi. Dia kata Ya, ya. saya bacakan sikit ya. Boleh. Belanjawan 224 baru-baru ini memperuntukkan sebanyak 58.7 bilion kepada Kementerian Pendidikan. Ya. Itu banyak tu kan. Itu Dan yang sekaligus penting. mengekalkan bidang pendidikan sebagai komponen utama yang menerima peruntukan tertinggi daripada Datuk perbelanjaan. Anwar Ibrahim, dia mula-mula lepas dia jadi Menteri Pertanian, dia menjadi Menteri Pendidikan. Dia tahu masalah yang dialami oleh ibu bapa. Dia tahu soal pendidikan itu penting, Datuk Abdullah Sani. Ya. Ini penting soal pendidikan. Saya teringat lagi, arwah ibu saya selalu mengatakan, kita boleh merubah kehidupan kita hanya melalui pendidikan. Atas keyakinan pendidikan itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan begitu banyak dia bagi bajet 58 bilion.
Ya. Ya. Dan alhamdulillah kali ni menteri yang jaga tu bukanlah menteri ni, menempatnya menterinya siapa nama menteri dia? YB Fazlina. Wabi Fadilah. Orang kat Fazlina Dilan apa tadi. UMNO ya. Wabi Fadilah. Itulah dia lah, Saya yang nampak dekat beliau Dewan. begitu fluent dan orang yang baik. Saya rasa dia akan mentadbir sebaik mungkin. Saya nampak begitulah. Kalau kita bandingkan ya, kita Ya. tengok bantuan wang tunai. Ha. Bantuan wang tunai masa SDR. zaman Mayadin tu 6.5 bilion. Ya. Tetapi Anwar Ibrahim sekarang ni 2024 10 bilion ditambah wang tunai, bantuan wang tunai. Datuk Jadi peningkatan itu secara drastik itu tanda mengatakan keyakinan bahawa Ya. kerajaan ini betul-betul nak bantu rakyat. Ya, dulu ambil RM300 mula-mula, bayaran mula. Ya, betul. Apa bantuan rahmah. Ha. Rahmah ingat dulu. Lepas tu jumlahnya untuk dalam tempoh setahun tu lebih kurang 1,500 ke 2,000 macam tu lah. Tapi sekarang disediakan untuk bantuan rahmah 3,500 satu. Ya, betul. Dan permulaan RM500. Dulu RM300 dapat buat apa? Ya. Dan begitu juga pertanian. Pertanian yang kita duk semak otak pasal beras tak ada apa semua. Ya, ya. Sekarang dia Mahidin 1.7 bilion. Sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim 2.6 bilion Untuk petani. Pesawah, betul. Pesawah je saya nampak. Ya Allah ya Tuanku, sudahlah panah-panah padi itu daripada 360 dinaikkan ke 500 metrik tan Ya. untuk penambahan pendapatan. Lagi dia beri lagi peruntukan untuk pertanian 2.6 bilion. Harga lantai pun dia tingkatkan. Ya. Harga padi yang selama ni petani duk bising apa semua tu sebab dia berhadapan dengan masalah dengan pengilang-pengilang yang beli apa semua. Dan kerajaan mempertingkatkan harga lantai. Harga lantai ni Datuk, bukannya mesti ikut harga lantai tapi up to the demand. Big demand, tinggilah harganya. Ya. Tapi sekurang-kurangnya hari ini seorang petani menghasilkan padi bukan beras ya, padi pada harga 1,350 satu tan. Ya. Dulu 1,200. Ya. Naik lagi. Naik Dan lagi sebab itu 1,300 per tan. Ya, tadi saya berbual dengan Presiden saya, Presiden UMNO. Dia kata dia akan pastikan bahawa semua petani-petani itu akan sama orang irrigationnya, soal pengaliran airnya. Ini semua memerlukan duit. Jadi wang-wang inilah digunakan sebagai pembangunan petani, pembangunan pesawah, pembangunan nelayan. Correct. Dan kalau kita tengok balik kepada perbelanjaan mengurus negara, Ya. zaman Mahidin dulu 322.5 bilion. Datuk Seri Anwar kali ini mengurangkan perbelanjaan mengurus negara itu kepada 303.8 bilion. Betul? Dan nampak dia 20 bilion daripada perbezaan yang diboroskan ataupun digunakan oleh ketika zaman 2021 dibandingkan yang 2024 yang akan datang ni. Ya. Jadi kita melihat bahawa bukan sahaja memberikan rakyat itu satu imbuhan untuk mereka dalam keadaan keselesaan, tetapi juga mengemaskinikan urusan pentadbiran perbelanjaan negara. Betul. Itu luar biasa. Maknanya di luarnya satu, di dalamnya satu. Ya. Barikan satu, jagaannya satu. Jadi inilah antara yang saya melihat bahawa gabungan check and balance itu ada petanda bahawa akan berlakunya pentadbiran dalam berhemat. Ya, ini Datuk saya katakan sekali. Dulu masa Datuk Seri Anwar Ibrahim mula-mula buka bajet dulu tu, dia belum sempat lagi. Bajet ini disediakan oleh kakitangan kerajaan. Sebab itu dia mengucap terima kasih pada kakitangan di Kementerian Kewangan. Mereka akan merangka dengan pakar-pakar ekonomi. Saya hairan apabila mengatakan apakah Datuk Anwar Ibrahim ini tak ada pemikiran ekonomi, latar belakang dia bukan pakar ekonomi. Semua ini terangkum dalam satu tim, satu pasukan. Gitu. Dan sekarang ini pasukan Betul. ini memberi nasihat dan dia sebagai Perdana Menteri dia cakap saya nak begini. Macam seperti Datuk contohnya, saya nak datang rumah Datuk tadi, tapi saya kata saya tak boleh bawa kereta, saya nak anak saya bawa kereta. Anak saya lah yang akan memandunya, tapi saya nak sampai rumah Datuk. Ya. Ada keretanya. Ya. Kan sekian waktunya. So, itulah dia punya gambaran yang paling mudah. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Pertama dia kata dia tidak mahu berlaku ketirisan. Ya. Semua kontrak-kontrak tak mau lagi. Tak mau lagi yang Direct nego. Direct nego. Tak ada. Open tender. Must be open tender. Segalanya telus. Dan masalah dulu saudara Datuk Datuk Dollar. Saya rasakan kadang-kadang meluat tengok. Sebab itu saya alhamdulillah lah nampak gaya sekarang ni Datuk Anwar Ibrahim dia tidak lagi mengikuti budaya lama. Datuk tahu Datuk, orang meniaga ni
bertumpang tangga rumah Perdana Menteri. Pejabat Perdana Menteri bawa proposal, nak buat itu, nak minta ini, minta. Sekarang dah tak ada. Saya lihat sekarang ni, pejabat Perdana Menteri dah sunyi sepi. Tak ada lagi orang datang, ataupun kata Perdana Menteri turun tu, ada envelope ni. Dah tak ada dah. Budaya dah tak ada. Alhamdulillah, saya yakin dengan itu keadaannya, maka pengurusan keuangan negara ini dapat dijaga dengan begitu baik. Itu pandangan saya lah. Secara peribadi saya melihat. Dan tadi, saya cakap terus terang, tadi saya berbual lama dengan Presiden UMNO. Dia menyatakan bahawa kali ini dia kata keadaannya nampak gaya alhamdulillah lah. Dan mereka merupakan tim yang terbaik. Tim yang terbaik apabila UMNO mencadangkan supaya kita nak melahirkan 2 juta hufaz Al-Quran. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi peruntukan begitu besar kepada ini pengajian agama dan sebagainya. Saya nampak sealiran pemikiran. Ya. Dan saya nampak dengan perpaduan ini, dan saya lihat pimpinan-pimpinan parti-parti dalam gabungan perpaduan ini, saya nampak sealiran. Malahan DAP dengan MCA yang selama ini kita tahu belaga angin. musuh bagai nak belaga angin, ya kan? Tapi hari ini boleh duduk semeja, boleh senyum, boleh berbincang demi lestari kepimpinan rakyat. Dan saya melihat sekarang ni MIC sendiri dia kata dia akan berusaha untuk cari dana sendiri. Dah sedar dah sekarang ni, alhamdulillah. Kebergantungan dari segi kewangan untuk politik apa semua, masing-masing parti berusaha. Jadi di sinilah letaknya di mana ketirisan tidak berlaku. Datuk. Dan unjuran berbalik pada bajet tadi ni, bajet kena ingat pendapatan kerajaan hanya datang daripada percukaian. Datuk biasa jadi parlimen. Ya, percukaian. Takkan dia tak tahu. Itulah pendapatan kerajaan. Itulah pendapatan kerajaan. Kalau cukai itu dapat tinggi, dapat. Tapi bila cukai tinggi, orang bising. Yang hairan saya tu, bukan yang bisingnya tokoh-tokoh besar. Bukannya taikun-taikun. Yang bising ni apik lempang. Ya, apik lempang. Yang kamu nak kelang kabut pasal apa masalah orang kena cukai? Sebab hati itu penuh dengan najis dan juga penuh Itu keadaannya, saya melihat. Kebobrokan. Dok, saya excuse saya dok, saya dah tertua ni dok, kena bocor sekejap dok. Okey. Saya nak pergi ke bil air sekejap ni. Teruskan. Ya, Boleh. Kita kena Okey. terus. Tak apa, saya kena. Teruskan. Saya akan masuk sekejap lagi. Ya, silakan. Tu borak dahsyat tu Datuk, ada rungutan banyak lah Datuk pasal pemberian insentif kepada kaki tangan kerajaan. Sedangkan dalam keputusan PRN, PRU baru ni kita pun tahu kan kaki tangan kerajaan tidak menyokong kita sepenuhnya. Jadi macam mana pendapat Datuk? Tidak apa? Tidak menyokong sepenuhnya tapi dapat insentif. 2,000, dia dapat 1,000. Dia macam ni, itu saya kata tadi. Awal saya cakap tadi bahawa perkara ini adalah permulaan. Dan saya percaya dan saya yakin bahawa apa yang disuarakan oleh mereka-mereka yang terlibat secara langsung dalam segi pendapatan bulanan ini akan menjurus kepada penyelesaian setelah kita konkretkan pendapatan yang konsisten. Barulah kita boleh bicarakan soal bagaimana kita nak mengagihkan kepada pendapatan akhirnya. Kita jangan lupa, pendapatan itu akan menjurus kepada pensaraan ataupun tabungan KUAP. Dan ini adalah antara yang perlu dilihat bahawa pendapatan negara itu akan diagihkan terus kepada tabungan ini. Dan dalam proses untuk pergi kepada KUAP ini, mesti ada antara lingkaran-lingkarannya untuk memastikan pendapatan itu menjamin kestabilan pendapatan. Barulah kita boleh meletakkan tuntutan ataupun saranan kita untuk nak mendapatkan lebihan pendapatan itu menjadi kenyataan. Apa yang dilihat bahawa saya nasihatkan kepada KUPEC, sepanjang ini kamu dah minta macam-macam. Dan kita Datuk Seri dah buat, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah berikan signal. Ini bonus yang diumumkan itu sebagai syarat bahawa akan berlaku insya-Allah pendapatan hutang negara itu diturunkan dan kamu akan mendapat imbuhan dia. Tetapi kita kena bersabar. Sebab sabar itu separuh daripada iman. Jangan kita letakkan kegopohan kita itu untuk menuntut sana, menuntut sini. Kita kena faham kedudukan kita. Datuk Seri Anwar ambil alih dengan hutang negara berjumlah 1.5 trilion. Dan mana mungkin dalam keadaan sesak sebegitu, dengan keadaan tenat sebegitu, nak selesai dalam masa 1 hari. Jadi kita bila sebut tentang bagaimana aturan cara untuk menyelesaikan masalah, kita kena fikir dulu bagaimana kita nak memperkasakan dan memberikan servis terbaik
Ini saya tengok minta maaf lah. Dia kata, pergi kat kaunter, tutup je banyak. Servis tunggu sampai 1,5 jam, 1 jam. Baru dapat servis. Ini pun perlu diberi tumpuan oleh QPAC untuk memastikan bahawa servis contribution itu mesti berlandaskan kepada efisien. Tak bolehlah kita nak minta tutupnya macam-macam sedangkan kita tidak menyumbang kepada pembangunan negara. Dan ini juga harus disedari oleh QPAC untuk menyedarkan ahli mereka supaya memahami tuntutan itu biar dia berseragam, seimbang dengan tuntutan kita. Tunggu, insya-Allah ianya akan menjadi kenyataan. Saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan orang yang zalim. Kalau musuh pun diberi keampunan, diterajang, dicederakan, dia pun diberikan kemaafan. Dan fitnah pun diberikan kemaafan. Ini kan rakyat bawah tanggungjawab beliau. Jadi saya jangan risaulah. InsyaAllah yang terbaik akan diberikan. Sabar, kerja baik-baik. Dan insya-Allah imbuhan itu akan datang. Ya, saya begini, saya nak menambah ni sebab saya dah lega lah sikit dah kan. Dah lega ni boleh bercakap kan. Dan saya melihat yang paling penting, QPAC tuntut ini sedangkan service provide ataupun you punya servis yang you bagi pada rakyat tu kadang-kadang tidak memuaskan hati. Orang berterit apa semua, kadang tak ada. Semalam saya dah tegur. Kadang-kadang tu pegawainya dia datang waktu pagi pergi minum kopi. 1 jam, 2 jam. Gaji kamu nak lebih. Tapi itu masalah dia. Okey, kalau yang perempuan ni pula tu kadang-kadang sibuk menjahit baju bayi apa semua. Kerja tak selesai lagi. Nah, minta maaf lah. Saya bukan sini saya dapatan saya daripada apa yang sampai kepada saya maklumat. Ini sungutan rakyat. Ya. Kamu nak betapa banyak pun tak kisahlah. Sebab itu saya yakin kali ini rakyat tak akan marah Anwar Ibrahim. Macam mana dalam corporate sector ya. Dalam syarikat yang di bursa saham misalnya. Okey, syarikat itu diapungkan di bursa. Syarikat yang yang bertaraf ada listed company. Pemegang saham dia kata, you as a CEO, you ambil gaji berapa pun ambil lah. Tapi kami tahu saham kami berapa nilainya. Kalau saham kami merusut, you bertanggungjawab. Selagi saham kami tiap-tiap tahun kami punya dividen tinggi, you nak ambil gaji berapa pun kami akan luluskan. Dan budaya itulah yang kena pejabat awam pegang. Itu yang saya maksudkan saya bukan nak kritik, tapi saya memahami tentang maklumat yang diterima. Jadi saya rasa berlaku adil lah pada diri sendiri bahawa kita maju bersama-sama, move on dan pastikan ada imbuhan yang akan menunggu kita. Betul. Saya Terima kasih. Sebelum kita membuat perbandingan kerajaan Perikatan Nasional dengan kerajaan perpaduan, nanti kita ada infografik, kita saksikan sendiri siapa yang lebih hebat. Dari segi belanjawan kita akan tengok. Nanti sebelum tu saya nak bagi pantun dulu tu. Boleh ni. Berpantun Pulau pula. Pinang makan kari. Pantun pula dah. Okay. Pulau Pinang makan kari. Pergi ke Perlis perkena laksa. Belanjawan memperkasakan ekonomi madani agar rakyat lebih selesa. Jangan sembang kari. Jangan sembang kari. Jadi kita nak tengok dulu, kita kongsi dulu perbandingan belanjawan Perikatan Nasional dan dengan kerajaan perpaduan. Kita saksikan. Jadi para penonton boleh melihat sendiri perbezaan dia. Kalau boleh saya bacakan sikit lah. Boleh. Saya subsidi rakyat tertinggi. Zaman Muhyiddin Yassin 28 bilion. Zaman Datuk Ismail Sabri. Kita tengok subsidi tertinggi rakyat 77.7 bilion. Zaman Datuk Seri Anwar pada tahun 2023 64 bilion. Tetapi pada 2024 2024 iaitu 81 bilion. Jauh. Kita tengok perbezaan bila kita buat macam ni boleh nampak. Tidak. Ini realiti. Ya. Ini realiti ni. Bantuan wang tertinggi. Bantuan wang tunai tertinggi zaman 2021, saya pun malas nak sebutlah nama bekas Perdana Menteri tu 6.5 bilion. Zaman Datuk Ismail Sabri RM 7.8 bilion. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2023, saya kena sebut 2023, 8 bilion dan pada 2024 10 bilion. Wah, dahsyat. Kan? Ini para penonton boleh melihat sendiri infografik yang kita dah sediakan. Ini saya nak baca yang paling penting sekali yang dia kata Islam terancam ni kan. Ni saya nak bacakan pula ni. Peruntukan hal ehwal Islam tertinggi pada zaman yang Perdana Menteri yang tu. 1.4 bilion, zaman Datuk Ismail Sabri 1.5 bilion, zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2023
1.5 bilion dan pada bajet terbaru ini adalah 1.9 bilion. Ha, terancam macam mana tu? Terancam ke mana tu? Ha, ni Naik dia. berapa tu? Naik berapa? Oh, banyak naik itu. Okey. Ini sumbangan untuk guru takmir iaitu guru kafah, imam, bilal semua tertinggi paling tertinggi. Yang mereka dapat setiap seorang zaman yang dulu tu sebelum tu kan. Okey, RM500. Lepas tu zaman tu RM500. Kemudian zaman Datuk Seri Anwar 2023 600 dan sekarang ini RM700. Ya. Islam terancam apa lagi tu? Dan semua terjaga. Ya. Yang ini tentulah kerajaan perpaduan ada di Terancam lah tu. Kalau dia kata dia orang fitnah kita boleh tengok. orang. Dia bukan siapa yang terancam je lah dalam keadaan begini. Siapa sebenarnya Tak, terancam? persoalan sekarang ni lah 33 bulan mereka perintah ni. Adakah mereka lakukan seperti mana yang ada sekarang ni? Merujuknya dia terancam itu sebenarnya mainan retorik fitnah yang keterlaluan, menjijikkan. Ini yang saya nak tak boleh teruskan. Tapi apa yang saya nak cakap ialah kita tidak boleh mengizinkan fitnah itu berterusan. You kena tengok kamera. Orang nak tengok juga muka. Oh, you ya ke? You tak tengok kamera. Ya, Datuk. Silakan. Saya melihat begini. Saya nak cakap terus terang bahawa kita ada tempoh lebih kurang dalam 1 bulan, 30 hari. Boleh, saya ingat sekarang ni masuk hari ni tinggal lagi 28 hari, Datuk. Dalam tempoh 28 hari, ahli-ahli parlimen akan membahaskan sebelum diluluskan. Kita mudah-mudahan ini adalah satu perancangan. Jika kena ingat, Datuk, ini bajet, ini perancangan. Ya. Bagaimana untuk menyatakan bahawa inilah hasrat Perdana Menteri dan juga selaku Menteri Kewangan mahu laksanakan di negara kita. Benda tak dapat lagi, Datuk. Jangan pula salah. Tak dapat pun terus maki kita nanti ni. Kena ingat. Ya. Ini perancangan. So dalam tempoh selama 26 hari ini, kita akan mendengar apa pandangan ahli-ahli parlimen. Sama ada dari segi pembangkang, daripada ahli parlimen. Tapi sekarang ni sunyi sepi lah parlimen kali ini. Sebab tak adanya orang macam Datuk Dullah Sani. Kalau ada Datuk Dullah Sani tu sedap sikit lah. Apa kan? Dan selepas itu menteri-menteri akan menjawab. Sepatutnya masa inilah ahli-ahli parlimen menegur ke mana-mana kementerian. Mana menteri yang dirasakan tak berjalan dengan baik, balonlah. Sambil bercakap, tak begitu Datuk masa Datuk jadi ahli parlimen dulu. Ya. Bajet ini adalah paling kritikal ni. Sebab menteri akan menjawab persoalan yang akan dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen. Betul. Itu yang bagi pengetahuan saya lah. Bukanlah getinya sebab saya tengok bayi duk tanya kita membodik. Saya bukan nak membodik. Tidak ada hasrat pun nak membodik. Tapi saya rasa itulah yang mahu diterjemahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri yang mengwujudkan mahu melihat bajet madani. Ya. Itu yang dekat konsep mengangkat martabat rakyat. Ya. Ini luar biasa. Terima kasih Datuk. Ya. Kita pun tak banyak masa lagi dah. Berapa minit tinggal lagi Bob Lagi 10 minit Saya ingat Tak apa, telajak lebih pun tak apa. kita kena buat pengumuman lagi Jadi saya gulung bajet ni senang tu dengan serangkap pantun je. Pantun lagi. Jadi kalau nak panjang baca-baca tu suruh dia orang yang malas membaca tu kena semak lah Tak, sebelum jadi kita orang keadilan ni ikut macam kami punya mantan susah Agung dulu lah, Ahmad Maslan, pantun sekarang ni. Saya selalu gulung pengakhir selalu dengan serangkap Keserasian pantun. keadilan dengan UMNO ni nampak jelas sekarang ni. Bukan mantan susah Agung kami dulu suka pantun. So sekarang ni ketua penerangan wanitanya suka berpantun. Ada keserasian lah tu. Ada. Gitu. Mudah-mudahan. Dia harap berkekalan, insya-Allah berpenggal-penggal. Ya. Ulam Praga, ulam raja ditanam orang di tepi perigi. Belanjawan madani untuk semua. Ya. Nikmat merata tiada yang terkecuali. Betul. Jadi saya ingat Datuk kena gulung jugalah. Datuk Dullah Sani kita gulung Saya- kesimpulan dia supaya kita tutup zip mulut mereka yang cakap banyak tu kan. Yang pertama dan sekali- tengok pun perbezaan tadi dan para penonton sendiri dah tengok segi perbezaan yang dua Perdana Menteri sebelum tu dan kita boleh buat kesimpulan lah. Jadi kalau siapa yang nak membawang lagi, nak komen itu, nak cakap itu, nak cakap ni, orang ni tak dapat, orang tu tak dapat, sila semak buku, rujuklah. Rujuklah bajet tu. Jangan main sebut je kan. Melihatlah bajet itu dengan mata hati, bukannya dengan sakit hati atau cemburu hati. Ya. Seperti mana yang kita diperlihatkan selepas bajet itu diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada beberapa ahli parlimen berkejar-kejar memberi statement, memberi komen itu, komen ini, komen tidak membebankan rakyat. Saya kata kadang-kalanya saya kata sayuk hatilah dengan kegairahan
bercakap atas kenapsuan tanpa melihat fakta yang jelas. Dan bila perbandingan itu dibuat, beritahu dengan saya secara jujur, wahai mereka yang berada dalam dewan, bedakan antara sekarang dengan yang sebelum ini. Bedakan kehendak dan kemauan derita rakyat itu disantuni dan dibandingkan dengan yang sebelum ini. Jangan dibuat retorik yang berbagai-bagai sehingga kan telur tak ada lah, minyak tak ada. Yang buat tu kamu. Yang menyoroknya kamu. Yang tidak menyediakan keperluan rakyat tu kamu. Tarik Dia balik. sampaikan akan bendera putih. Point of order. Datuk menuduh Datuk perkara 36 tak boleh sangka baik. Saya setuju sebab Ya. saya melihat ini kenyataan yang harus diketengahkan dalam membuka minda secara rasional. Ya. Dan jangan kita membekukan otak dalam keadaan kecederaan. Ya. Dan ini tidak boleh berlaku. Dan saya minta ahli di Parlimen backbenchers, hadamilah perbandingan yang telah dibuat research oleh pakar-pakar ekonomi. Ya. Dan lihatlah perkembangan-perkembangan positif. Dan jangan terheret dengan mereka-mereka yang meretorikkan isu sehingga terkeluar daripada tajuk asalnya yang memberikan kesan yang amat tidak langsung mencerminkan derita rakyat itu disantuni. Seperti mana tadi berlaku dalam Dewan, melihat dari perkembangan yang telah pun dibuat oleh ahli parlimen daripada pembangkang dan kebisuan oleh pihak backbencher. Saya melihat bahawa roh untuk mengangkat martabat derita rakyat itu sebenarnya diketengahkan tidak sampai 20% pun. Yang bercakap tentang retorik ni banyak sangat. Itulah tak betul, ini kemakmuran bajet lah apa semua. Kalau kita jadi kerajaan Perikatan Nasional di Sabah dan Sarawak, kita akan bagi lebih banyak ni. Kamu dah 33 bulan dah jadi kerajaan, dah berlalu pun apa yang kamu buat dekat Sabah dan Sarawak. Sekarang ni kita bagi untuk Sabah dan Sarawak keselesaan penghidupan Pem Borneo untuk dipercepatkan, diperluaskan untuk kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak di sebelah Borneo. Itu menjadi satu tajuk utama yang harus dibahaskan dalam konteks bagaimana mempercepatkan Pem Borneo. Macam mana kita nak pastikan bahawa tidak ada halangan. Bagaimana kita nak memastikan bahawa rakyat di Sabah dan Sarawak akan mendapat bakaran air yang selesa. Bagaimana kita nak memastikan bahawa infra yang berlaku di Sabah dan Sarawak itu tidak mencacatkan kemiskinan, menghalang pendidikan. Itu yang sepatutnya kamu bahas. Bukan bahas tentang kalau kita kerajaan, kita tambahkan lagi kemakmuran bajet Sabah dan Sarawak. Itu cakap orang tenging, orang bangang. Yang penting hari ini di luar sana, bukalah minda secara sihat. Ya. Jangan membekukan otak kamu atau minda kamu dalam kecederaan. Rumusan saya senang saja. Allah tidak akan merubah nasib kaum itu. Kaum itulah akan merubah nasib mereka. Sekarang Perdana Menteri kita telah pun membuka ruang. Dan hari ini kita akan didedahkan dengan kebajikan. Negara berkebajikan yang dicetuskan dalam bajet ini. Jangan kita perlekehkan. Dan jangan kita kata, oh ini adalah kezaliman kepada negeri tertentu. Kelantan pun dapat 1.1 bilion untuk memperbaiki air. Bagaimana mungkin kalau Perdana Menteri, kalau sebelum ni saya percaya, sebelum ni mampus berlaku kalau dia nak bagi macam tu. Tapi sekarang cuba lihat kedernihan, ketokohan kerajaan berpada dipimpin Datuk Anwar Ibrahim mencerminkan kepada kita bahawa inilah naratif yang Mayadin cakap. Bulan tahu buat apa, tak tahu hal tuju ni. Ini yang saya kata bangang. Yang selama ni kamu buat apa? Dan sekarang kamu tengok. Kalau kamu masih tidak dapat menerima, tak apa. Sebab emosi kamu itu sebenarnya mengatasi fakta yang sebenar. Jelas bahawa kalau itulah yang dipamerkan, memang kamu ni... itu saja yang saya cakap. Terima kasih Dato'. Itu dia kan dulu di Parlimen Datuk Abdullah Sani memang terkenal dengan kegarangan dan ketegasannya. Ya. Malahan disebut sebagai Panglima. Panglima ni tak ada Datuk Abdullah Sani di Parlimen ni macam sunyi sikit. Sunyi sikit lah kan. Harap adalah yang akan muncul sebagai Datuk Abdullah Sani. Tak ada banyak tau dalam Malaysia ni. Dalam Parlimen ada satu je. Saya harap yang lain tu bangkit bersuara ya. Jangan biarkan Parlimen sunyi. Apabila Datuk Seri membaca Datuk Seri ada yang kita pun ramai ahli-ahli Parlimen yang kalangan kita juga yang agak terbisu sikit tu Bukan terbisu. Dia seolah-olah saya kategorikan lesu. Bisu ni dia tak boleh bercakap. Dia boleh bercakap tapi dia lesu. Ini yang saya marah betul tu. Gitu. Betul tu.
Okey, minta Datuk. Okey, Sama-sama sama. saya kira hari ini paling tidak pun malam ni Datuk Abdullah Sani dia boleh tidur dengan kenafsuannya. Sebab dia dapat melepaskan, dia dapat melampiaskan rasa hatinya yang terbuku. Sebab saya rasa bila lepas bajet ni dia bertanya dengan saya. Datuk tanya dengan saya kan. Apa komen apa semua. Jadi Datuk begitu gairah untuk melontarkan pernyataan. Dan saya yakin Datuk begitu kecewa melihat performan ataupun kemampuan ahli-ahli fikir yang ada dalam Dewan itu. Tak mampu mengupas idea, lontaran yang cuba dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan saya melihat satu saja, keyakinan saya. Kalaulah bajet ini cuba dihalang oleh mana-mana pihak, mereka akan berhadapan dengan rakyat. Pasti rakyat akan bangkit menentang siapa saja ahli parlimen yang cuba menghalang bajet ini. Kerana bajet Robin Hood ini, yang saya sifatkan sebagai Robin Hood ini, adalah untuk kepentingan rakyat. Dan saya kata, macam tadi Datuk kata bukan lesu tu. Sebenarnya, mulut pembangkang sekarang ni bagaikan tertutup rapat. Tak ada isu dah sekarang ni. Sebab itu 2 hari tu selepas saja bajet dibentangkan, tak ada siapa berbicara. Saya cuba buka dalam utusan, dan cuba Berita Hariah, dalam mana-mana media pun tak ada. Cuma seorang aja dah. Budak Muar tu. Berlari dia bagi press conference, mengata itu, mengata ini. Tapi saya rasa ternyatalah bahawa pemikirannya bukanlah sampai ke tahap sebagai ahli yang boleh bergelar sebagai Yang Berhormat. Ini boleh disebutkan begitulah kenapsuannya untuk pergi membuat press conference. Macam mana pun teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi mengundang saya. Maklum sajalah, apa yang saya katakan kalau silap tu saya minta maaf lah Datuk. Gurauan, sambil-sambil kita bergurau. Ani Ani ni bagi saya semacam adik saya. Sebab itu saya lebih suka informal. Tapi kita berbicara Datuk, tidak dari naluri hati kita. Dan kita mau melihat lestari kehidupan rakyat benar-benar ditangani oleh pimpinan negara. Dan saya haraplah agar kita sama-sama mendukung aspirasi yang cuba digarap oleh pimpinan negara kita. Itu sajalah. Okay, terima kasih Datuk Abdullah Sani Studio Dahsyat yang mengundang saya hari ini. Ini pertama kali saya muncul di Studio Dahsyat memang dahsyat. Sebelum kita bersiaran tadi makan nasi berani kambing Datuk Faizal masak, memang dahsyat. Kambing. Berani kambing. Sekejap. Saya nak ucap terima kasihlah pada sedapnya hari ni makan nasi kambing. Saya tak dapat rasa, Okay. Memang sedap Dan saya juga mengucap ribuan terima kasih bagi pihak Studio Dahsyat pada ni baru nak panggil nak balik ni bolehlah panggil Abang Amir. Abang Kamal Amir memang dahsyat dulu. Abang. Memang cukup dahsyat Dan sekian terima kasih. Sistem korupsi aku lawan. Buka mata lah anak muda, beri peluang kepada negara. Pilihan di tangan kita, jatuh bangun pun sama-sama. Aku lagukan